Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So guys, let's go, kita pergi ke coin market dulu tu tengok pergerakan market untuk hari ni. So inilah coin market cap untuk tempoh pagi tadi. So price berada di 1.35 which is untuk 24 hours daripada pukul 8 pagi tadi hingga sekarang pukul 8 malam, 12 jam dah. Which is kita ada lagi 12 jam untuk hari ini, which is kita tengok review di pagi besok. Untuk setakat 12 jam ni kita ada pengurangan banyak 2.6%, which is kita tengok market cap berkurangan tu punya expected, bahawa harga BTC dan altcoin lain buruk melakukan kejatuhan sedikit tak banyak, which is, tapi apa yang nampak volume melakukan peningkatan 61, which is untuk pagi tadi dalam 58 59 kalau tak silap Zul, which is untuk dalam tempoh 12 jam ni 24 hour 8 pagi besok tadi, untuk 8 pagi 8 malam 8 pagi tadi hingga 8 malam sekarang ni berada peningkatan banyak 7.5%. Dan kita tengok BTC dominan juga melakukan peningkatan dan menyebabkan harga BTC jatuhlah macam cakap. Macam cakap apa, sekarang ni market pergerakan dominan dengan BTC ialah tak seiring lah, which is dominan naik, BTC melakukan kejatuhan. So which is untuk tempoh sekarang ni kiranya dominan melakukan peningkatan, kita akan tengok BTC akan melakukan kejatuhan disebabkan total market turut melakukan kejatuhan. So itu dalam market apa yang Zul tengok sekarang ni untuk cara untuk membaca pergerakan market. Dan kalau kita tahu data ni lebih senang untuk kita tengok di chart nanti, dan bila digabungkan data di chart ni kita akan dapat menentukan arah percentage pergerakan yang besar, arah pergerakan yang percentage pergerakan yang akan berlaku ataupun arah pergerakan market lah. Contohnya di sana ni Zul tumpu pada Bitcoin. Okay, let's go, kita tengok arah pula. Kita tengok market tersasul lah. So jom kita tengok harga untuk malam ni, untuk tempoh 8 malam ni. Tengok Bitcoin berada di 32. So ini paling lower untuk hari ni 32.99, which juga ada berlaku peningkatan untuk tadi. Ni kalau pukul 8 ni lah paling lower kita tengok untuk hari ni. 32.99 tu macam expected. Sekiranya berit kita ada beberapa trend line ataupun support resistance yang Zoom monitor, nanti Zoom tunjukkan di chart. So kita tengok harga ya 32.9 tu beri pengurangan 1.8. Ethereum bawah 2000. So macam cakap sebab market jatuh, so altcoin dan Bitcoin terus secara besarnya secara dalam market pun cakap memang price akan jatuh. Sebab apa? Total market berkurangan. Tu tengok lagi Binance 311 pagi tadi dalam 320 315 sebab pengurangan. Cardano sebelum ni kita tengok stabil di 1.3 dan 1.29. Ni sebab efek lah, semua disebabkan. So kita tengok secara ringkasnya market semua melakukan kejatuhan disebabkan total market berkurangan. So which is memang dah kita akan tengok itu je nak baca sebenarnya, which akan nak tengok lebih detail manakah arah punya ramalan ataupun agakan price jatuh sampai mana, kita akan tengok di chart. Okay, tanpa buang masa, let's go kita ke chart. Alright, untuk di chart di BTC, so sebelum tu kita tengok total market dulu, sebab total market melakukan kejatuhan. So tengok apa yang berlaku. So seperti yang cakap, kita ada pergerakan ni. Alright, kita ada channel ni, which is kita punya price, kita punya target untuk market jatuh adalah di kawasan 1 trillion ataupun di 1.2 trillion ataupun di 1 trillion, yang akan menyebabkan total market crash dan menyebabkan harga coin BTC dan altcoin akan melakukan drop yang lebih bawah. Kita tengok macam cakap minggu ni kita akan ada pergerakan yang besar, which is ini untuk tempoh hari Isnin sampai Selasa kita dah melakukan pergerakan kejatuhan. So adakah sekarang kita ada sedikit support kat sini, right? Expected sekiranya dia break support ni, probably kita akan free fall lah. Free fall tu almost ke dalam 1.2k, which is sekira ini berlaku, kita akan nampak pergerakan ataupun market crash, another crash di dalam kerugian kripto termasuk Bitcoin dan altcoin. So ini expected tu akan berlaku penurunan, adakah dia berlaku bawah atas tak pasti, tapi Zomo expected akan jatuh ke bawah. So kita pergi ke Bitcoin. Harga Bitcoin untuk tengok malam ni, so pukul candle 8, pukul baru dah buka pukul 8. So ni pukul 8. Tengok untuk kalau paling rendah untuk ini 13. So 13 okey yang ni. So yang paling rendah yang inilah, kalau tengok untuk pagi tadi dalam 32.7k yang paling rendah untuk ini, which kita tengok ada sesuatu yang 2 monitor. Okey, yang pertama macam dia akan
refresh balik. Sebelum ni Zul ada monitor yang channel ini, right? Zul ada channel ini, which is channel ni price target semua macam sebelum ni tahu, di first target lah 30k dan second target yang kita tunggu-tunggukan lah di 26k. Zul punya buy position 26k, Zul tunggu sekiranya jatuh bawah ni Zul akan grab buy. Tak kira kalau dia jatuh lagi dia pun tak masalah, tapi sekiranya dia hit saja 26, Zul akan masuk position buy. Alright, untuk kemudian Zul ada juga channel yang bawah ni, right, yang ini. So expected Zul lah dia akan melakukan kejatuhan di bawah, tapi akan menggunakan channel lah sebagai laluan dia. Tu takat ni tengok dia memang bagi respon yang cantik. Yang ni dah hit semalam dan sekarang jatuh bawah. So which is sekarang ni adakah dia akan terus jatuh ke bawah ni, bawah ke atas, ataupun dia hanya buat macam ini, right? So which is expected kalau jatuh ini naik atas balik dan barulah bawah ke bawah. So sekarang tu ada monitor satu trendline kecil, trendline ni, alright, trendline ni. So expected sekiranya price itu akan bermain kawasan macam ni, right, ada yang berlaku ke bawah ni. Kita tengok ini akan jadi apa, dia akan jadi symmetrical triangle which is continuous pattern. Price masuk daripada atas, so akan melakukan kejatuhan bawah. So expected tu sekiranya price ni berlaku, pattern ni berlaku, kita akan expected price dia punya price target adalah, right, price target kalau tengok ini point of breaking kat mana. Expected tu dia akan melakukan bounce sedikit ke atas, kemudian melakukan bawah, ataupun dia terus break ke bawah, tu tak masalah. Kiranya break ke bawah, kita tahu target dia adalah di trendline ni ataupun di trendline yang triangle ni. Expected kalau dia berlaku ni, so expected dia akan break, and then sama juga dia punya price or target kat sini. Kalau expected kan, right, dia break bawah ni, bawah yang lower low ini, which is ini. Bila dia break lower low ni, dia expected tu memang akan sampai ke kawasan minor support, kemudian pembeli dia akan sampai ke 30k, which is kita punya first target dulu untuk 30k. Kemudian sekiranya dapat lagi confirmation bahawa price itu solid candle break di bawah 30, kita akan expected price itu akan sampai di kawasan 26. So sekarang bagi Zul market sekarang memang keadaan sedikit bearish dan lebih momentum lebih ke jatuhan ke bawah. Sebab apa? Kita ada yang lebih besar dulu trendline support antara 42 dan 30, dan price bermain antara 36 dan 30, which is inilah kawasan bearish tadi. So expected tu price akan menuju ke bawah berbanding menuju ke atas. Tu untuk short term, mungkin price itu boleh melakukan kenaikan sikit. Alright, kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Ada sedikit support, so pembeli. Kita tengok kat sini stock RSI pun, kalau kita tengok stock RSI di 4 hours pun dah berada di oversold, dan ini pun berada sedikit di bawah. So which is ini Zul punya expected adalah price itu akan melakukan bounce sedikit, right, pembeli. Bounce itu akan berlaku sampai atas ni. So sampai mana? First Zul adalah di kawasan trendline ini, alright, untuk price tu sampai kawasan ini. Kemudian ada dua akan tarik Fibonacci juga, swing high to swing low. So Zul expected dalam kawasan hampir-hampir dalam kawasan ni lah, alright, tu antara kawasan ni, minor resistance ni. Tu Zul expected untuk berdasarkan stock RSI yang berada di oversold. So masyarakat bila oversold, price itu terpaksa melakukan naik ke atas dululah, ataupun naik tinggi tak tinggi, tapi Zul expected dia tak boleh naik lebih pada tinggi ni. Sebenarnya kalau naik atas lebih tinggi ni, ini menandakan bullish, regain power sedikit. Tapi kalau price hanya naik di kawasan resistance ni dan tak melebihi kawasan trendline ni, which is bear, kita price masih lagi berada di kawasan bearish, which is expected tu price akan jatuh balik bawah dan breakout pattern ni untuk menuju lagi ke bawah. Itulah perjalanan price antara yang tu nampak. Tu kita perlu monitor. Sekarang ni yang minor support ni yang penting. So yang ini dan ini, so which is expected price mungkin akan melakukan bounce ke atas, right, melakukan bounce ke atas dulu. Mungkin bagi slow je, mungkin dia akan buat pergerakan yang lebih macam ni, pergerakan yang sideways dan kecil-kecil je. Macam ada hijau, ada merah, ada hijau merah candle. So macam ni ringan, kemudian kita akan buat break ke bawah dengan pergerakan yang lebih agresif lah. Tu macam ni. So pattern tu akan berlaku dekat kawasan ni untuk berlaku break ke bawah. So pembeli, kita ada masih lagi ada pattern-pattern yang besar. Contoh kita masih juga bagi monitor pattern ni, right, descending triangle ni, which is bearish pattern, right. Sekiranya price tu tengok masih lagi bermain dalam kawasan ni dengan cantik. So sekiranya price tu melakukan atas dan break trendline ni, expected tu masih lagi kita ada lagi support di sini. So sekiranya support ni masih lagi kuat, kita boleh akan tengok price tu bounce balik ke atas untuk bermain dalam kawasan ni. Which is sekiranya price itu bereaksi dengan trendline ni dengan banyak,
which is untuk channel. Alright, untuk channel yang sebelum ni, alright, Zul akan delete dulu ni. Alright, untuk channel ini Zul akan delete lah. Untuk garisan bawah ni Zul akan delete sekiranya price itu follow pergerakan dalam ini. So dalam kawasan triangle. Tapi yang ini pun kita masih juga boleh monitor pembeli. Sekiranya ada break ni pun pembeli price tu masih lagi bereaksi dengan ni dan berlaku rejection sebelum melakukan bounce lebih ke bawah. So itu je pergerakan antara option untuk pergerakan BTC. Yang apa yang tu nampak ada itu. Sebab tu bila kita tahu option pergerakan price tu, kita akan boleh buat position untuk buy ataupun sell. Kalau bagi seorang trader leverage macam Zul tu pun ada trader leverage, tu masih juga ada position. So kalau siapa nak tengok dia punya position di BTC di Bybit sekarang, ni position buy Zul di Bybit, short Zul di Zul. So dah hari ni adalah 4 malam Zul holding, which is Zul sedikit salah lah masuk untuk kawasan buy tu, tapi still profit. Zul masih lagi tak banyak profit, Zul masuk sikit je. So ni dalam 13%, masih dalam profit dalam $2.8. So Zul masuk dalam 20 position margin lah $20. So which tak banyak pun, 10% daripada total keseluruhan. Zul ada dalam $1 ya. Zul masuk back in awal minggu itu. Zul just tengok price boring. Maknanya penengok price boring sideways. So which is Zul tengok boleh ada sedikit buat trading. So which is Zul masuklah untuk trading leverage. So ini untuk Zul monitor untuk long term pergerakan price. Tu kalau untuk dia punya trading, untuk dia punya analisis untuk leverage, yang chart ini dia pakai yang USDT sebab apa kita beli IC. So ini antara yang Zul monitor lah pergerakan. So untuk update tu punya trading leverage, alright, Zul tak sarankan anda untuk leverage. Sebab apa leverage amat berisiko, which is sekiranya anda mahir dalam baca pergerakan market ataupun orang kata tahu kat mana arah pergerakan market, boleh lah. Tapi kalau untuk yang masih baru tu tak, sebenarnya hanya buat spot je lah, buy dan buy hold saja. Untuk leverage amat bahaya lah, amat berisiko. Kat sini tu boleh terang je kat mana sekarang position tu. Zul masuk itu position di kawasan ni, alright, expected dia tu bawah tapi price itu naik ke atas. So which is Zul tak cut loss untuk position. Sebab apa? Sepatutnya Zul boleh cut loss lah kat sini. Cut loss ni ambil opportunity buy kat sini. Tapi expected dulu tengok price masih lagi berlaku ke atas, Zul tak cut loss. So apa yang Zul buat ialah Zul increasekan Zul punya position. Bila Zul increase punya position, price average price per untuk selling tu dia akan naik lah. Which is masa tu Zul masuk kat sini, dan sebabkan Zul tambah position, now price Zul berada di kawasan atas ni. Which is berada di atas ni, bila dia berlaku kejatuhan, so kejatuhan dia akan profit lah. Kat sini pun dah profit, tak perlu tunggu kat sampai sini berprofit. So itu antara teknik-teknik yang anda perlu tahu untuk leverage tu. Cakap susah juga nak ajar untuk kali ni sebab detail, sebab apa agak berisiko. Tu pun tak beranilah nak bagi anda position untuk leverage. Tu hanya boleh berani bagi anda position good, position terbaik untuk long term. Untuk leverage amat susah. Sebab apa? Kita perlu monitor. Kalau agak ni lah, kita kena buat keputusan yang drastik lah ataupun keputusan yang cepat. So which is now position tu di sini, right, price dia berada di bawah, so masih untung. So expected sekiranya price tu bounce ke atas, Zul akan negatif balik. Tapi tak ada masalah, Zul akan hold lagi position. Tapi stop loss Zul adalah di kawasan ini, which is sekiranya price tu naik atas dan break kawasan ni, which is Zul akan cut loss. Tapi sekiranya price tu naik atas dan melakukan bounce ke bawah, Zul akan lebih profit lah. So itu aja untuk Zul punya update. Bukan nak suruh anda masuk, juga saya nak tunjuk anda punya dah macam mana Zul baca chart, which is lain untuk teknik di leverage. Zul akan sedikit guna lain sikit, teknik yang sama tapi sedikit lebih detail lah, atau lebih sharp entry. So untuk buy spot ataupun buy leverage, Zul tak perlu untuk terlalu detail. Zul hanya perlu monitor support dan resistance. Apa yang Zul tahu sekarang ialah price ada di downtrend. Kita ada sekiranya price nak melakukan buran, price blue break 42. Sekiranya price berada di kawasan 30 adalah very good position tak buy. Dan sekiranya jatuh lagi bawah, kat manakah kawasan good position buy? Zul ada di kawasan antara 26k dan 16k. Sebab apa? Ini adalah kawasan last support untuk BTC. So wherever price dalam ni adalah very good position untuk kita long term hold. Itu untuk dia punya teknik untuk invest, untuk teknik invest lah. Kalau untuk trading lain, untuk teknik lain tekniknya. Tu kat ini
Dua hanya dapat terangkan ke mana ke arah pergerakan price. Macam cakap lagi, pergerakan adalah probably akan bermain kawasan ni, which is break ini kita akan lebih ke bawah. Kalau break ke atas, kita akan nampak probably momentum untuk naik ke atas at least sampai 36. Sekiranya BTC break 36, kita akan pergi 42. So masih dalam, walaupun price ke dalam 42, price kat 2 masih lagi belum bullish. Sebab apa? Price perlu break 42 dan barulah kita boleh katakan bahawa bullish dah sedang buat recovery. So sekarang ni kita lebih kepada negative price ataupun negative sentiment. Macam kita cakap ni, market cap ada potential untuk jatuh ke bawah. Kemudian untuk sentimen dalam market pun masih lagi negatif. So which is sekarang ni price lebih berat kepada bearish atau price lebih berat jatuh ke bawah. So sebagai seorang investor, apa yang kita buat, kita hanya tunggu, jangan FOMO. Jangan kalau dah ada position belakang tak masalah. Tu kalau siapa yang masih belum ada position, mungkin anda boleh tunggu di kawasan 30. Sekiranya sampai 30, anda boleh grab first peluang anda untuk buy. Probably Zul dah tak grab 40. Sebab apa? Zul ada di position 31. So sekiranya sampai 30, anda boleh grab position buy yang first anda. Jangan buy all in. Nasihat aku adalah anda bagi pada 10 position. So kalau ada RM1,000, mungkin anda beli RM100 dulu. Dan sekiranya Zul masih lagi expected untuk price itu jatuh dalam, price akan bermain di kawasan antara 30k dan 20k, which is sekiranya price itu bermain dalam kawasan ini, Zul expected adalah 20, bila price sampai di 26 dan di 20k adalah very good position untuk kita buy sikit by sikit. Sekiranya minggu ni ada jatuh 26 dan minggu depan 24 kita buy, minggu depan lagi 23 kita buy. At least sekiranya whatever price dalam kawasan antara 20 dan 26 adalah very good position untuk buy. Sebab apa? Dalam kripto memang Zul pentingkan BTC daripada altcoin lain. So basically kalau tengokkan banyak sebulan ni, Zul tak banyakkan terang pasal altcoin. Sebab apa? Zul lebih sebab cakap sekarang lah kripto tengah melakukan kejatuhan, which is altcoin lain kata memang tak perlu sangat kita ambil titik berat. Sebab apa? Kita perlu tumpu kat Bitcoin. Kita perlu invest more untuk Bitcoin, untuk grab opportunity untuk buy Bitcoin. Untuk altcoin tak banyak choice Zul. Untuk Zul sebab ni untuk Zul sekarang ni Zul hanya monitor di chart di coin ini aja. Honest dia cakap untuk altcoin sangat Zul hanya tumpu pada 3 coin ni saja. Yang pertama BTC, kedua Ethereum, ketiga BNB, kemudian Cardano. So 4 coin ni aja yang Zul nampak untuk walaupun melakukan kejatuhan, dia masih stabil lah. Another coin yang bawah-bawah ni memang dah menunjukkan weak lah. Tapi tak semua. Contoh kalau Solana pun masih bagus. Kalau tu tengok dia punya chart Solana right, dia punya pergerakan masih bagus. Sebab apa? Tengok dia berada di kawasan support terus bounce. So dia macam ibarat dia macam Cardano sentuh support, dia tak tunggu lama terus bounce ke atas. Dia jatuh ke support, tak tunggu lama terus bounce ke atas. Sama juga Cardano. So Cardano right, ni tengok Cardano, apa yang dah berlaku kat Cardano. Price jatuh ke kawasan support, naik terus. Jatuh ke support, terus naik terus. Jatuh support, terus naik terus. Which kita tahu ini adalah antara coin, all coin yang patut kita monitor, patut kita ada dalam kita punya portfolio. Which is dia punya ini fundamental dia kuat, dia punya technical pun kuat. Berbanding dengan berbanding dengan Dogecoin. Dogecoin tengok sebelum ni okey. Sebelum ni masih okey, tengok masuk dalam di reject, tapi makin lama pressure dia makin ke bawah. Kemudian tengok price dah bermain dalam ni and then tak dapat melakukan kenaikan ke atas. Which ini penanyanya dia punya technical pun dah menunjukkan weak. Kemudian kita tahu Dogecoin ni dia punya fundamental pun sebenarnya weak. Fundamentalnya dia melakukan kenaikan price tu disebabkan sentiment ataupun cakap pergerakan itu bukanlah disebabkan future punya value. Dia punya project dia ada future project punya value disebabkan Dogecoin ni dinaikkan sebab orang kata cakap apa? Sentiment ataupun orang kata kalau artis pun cakap apa? Popularity. Disebabkan banyak orang cakap ni banyak orang buy. So bukan disebabkan projek. So macam Cardano, kenapa dia naik? Dia ada smart contract akan datang, kemudian dia ada projek ni, projek tu, which is kita tahu projek tu akan ibaratnya kita macam nak beli rumah lah. Kita tahu rumah ni okey, kita nak beli rumah dengan company ni. Kita pergi, tengok minggu ni dah ada naik ni. Okey, minggu depan dah naik dinding. Minggu depan dah naik bumbung. So, kita nampak projek tu akan sentiasa, orang kata ke depan tu memang nak siap. Tu projek tu bagus. Macam berbanding kalau kita beli dengan perusahaan perumahan ni, dia kata, okey, bagus. Minggu ni kita tengok, tak naik lagi. Minggu depan dia kata naik, tak naik lagi.
Sebulan okey, sebulan barulah naik tiang. And then which dia tak konsisten. Which kita tengok itu dia boleh anggapkan tu dia punya ibarat Dogecoin dengan Cardano lah apa yang berlaku. Which is Cardano ibarat orang kata good company yang buat satu perumahan tu ikut timeline buat. Which bila kita investor kita tengok sesuatu projek tu, coin tu, kita tengok nilai, kita nilai dia punya fundamental, kita nilai projek macam mana dia punya perkembangan. Which ikut Dana mesti ikut untuk Dogecoin dia cakap lebih pada sentiment ataupun lebih pembelian ataskan dasar probability. Which jangan salah anggap betul ada kat Dogecoin tu ada more than 1,000 tu buy di 5 sen. So which walaupun dia drop ke 15 sen pun Zul masih untung. Sebab apa Zul beli Dogecoin di 5 sen. So berbalik tadi kepada Bitcoin. So Bitcoin sekarang ni menunjukkan price jatuh ke bawah. So which is untuk sekarang ni untuk newbie dalam crypto market, Zul nasihatkan anda untuk altcoin Zul expect anda fokus untuk 3 coin. Yang pertama anda boleh fokus di BTC main, terutama anda make sure 50% portfolio anda ataupun modal anda sekiranya ada RM1,000, 500 tu mestilah anda beli dalam bentuk Bitcoin. Anda ada 500 lagi, boleh anda divide. Yang pertama Zul amat expectkan untuk Ethereum dan BNB. So which is another lain macam cakap untuk sekarang ni Zul hanya nampak untuk Cardano dan Solana. So kalau yang lain kalau Matic pun maknanya Matic pun dah cukup dah tunjukkan dia sedikit weak maknanya Matic. Kena tengok Matic. Right, Matic pun hanya bermain di dalam kawasan ni je. Kawasan support je, tapi Matic support dia masih luas antara $1 ke $6. So masih lagi potensial untuk melakukan kenaikan, masih belum terlalu weak. Dan untuk coin lain macam yang coin dah bermain di kawasan bawah ni, which is very bad lah. Tapi untuk Matic masih ada ke, tapi cuma sedikit weak lah untuk technical. Dan kalau tengok untuk tengok coin yang contoh coin, kita tengok Uniswap. Okey, tengok Uniswap. Kita tengok Uniswap. Dua tu ada Uniswap. Okey, Uniswap kita tengok Pancake Uniswap. Okey, Uniswap yang ni. Baik, kita tengok macam mana pergerakan dia. Kat mana price dia sekarang? Price dia berada di kawasan atas support, which is sekiranya BTC melakukan dropping, dia hanya akan jatuh dalam kawasan ni, which is probably tu macam cakap BTC last dip probably hanya last sampai 20k dan tu tak expect akan jatuh lebih bawah tu. Expectednya BTC expected tu kalau BTC jatuh sampai 20k pun orang kata macam flash je, jatuh sekejap je dan terus melaku naik, which is dia akan hanya meninggalkan shadow, dia tak tinggalkan body. Which is apa, di 20k ni memang kalau ibarat memang orang tunggu-tunggulah. Kalau investor ni macam tu memang tunggu-tunggulah 20k ni. Kalau dapat tu orang kata ibarat orang kata boleh jual semua harta nak beli 20k tu untuk Bitcoin. Itu sebagai itulah sebab tu agak positif dalam dunia kripto. Tapi kalau anda untuk newbie, dia hanya nasihatkan anda belilah anda beli Bitcoin aja, tumpukan Bitcoin, Ethereum dan BNB. Sebab apa, 3 coin ni adalah antara coin yang orang kata top 3 dah memang lama. Dan untuk ada dia punya Binance macam tahu BNB, dia punya platform memang ramai orang guna, number 1 top 1 exchange dalam dunia BNB. Kemudian Bitcoin adalah tahu Bitcoin adalah mother of all coin dalam crypto. Ethereum macam tahu Ethereum adalah antara pencabar utama untuk BTC. So bagi 3 coin tu anda untuk newbie, anda fokus dulu kat situ. Which yes, anda berikanlah harga tak susah nak dapat satu coin, tapi asalnya anda dapat itu adalah profit anda untuk gain itu lebih banyak lah berbanding anda untuk altcoin. Sebab altcoin ni pergerakan kita tahu macam mana. Mungkin season ni akan naik cepat, mungkin untuk next bulan mungkin dia tak momentum dia tak kuat dah, mungkin altcoin lain kuat. Tapi untuk BNB, Ethereum, BTC mungkin Solana adalah very good untuk dia buat another all time high untuk bulan yang akan datang. So guys, rasa itu aja untuk malam ni. So tak nak cakap banyak. Biasanya malam ni lebih kepada ni ya, lebih kepada menyemang untuk nasihat anda untuk apa yang coin anda perlu penting, apa yang anda perlu fokus. Jangan fokus kepada coin yang bawah-bawah yang kecil-kecil ni. Lebih fokus kepada top untuk top. Anda tengok chart coin mana yang lebih melakukan technical analysis dia very good lah. Which is price tu macam tu. Ada yang request tu kan, ada tengok chart pun chart dia memang dah analysis dia pun dah tak cantik, fundamental pun dah tak cantik. Which anda elakkan lah. Untuk sekarang ni crash, anda elakkan dulu coin yang bawah ni. Prioritas dulu untuk main coin, antaranya yang pertama BTC, yang kemudian Ethereum, BNB ada dan so on lah. So guys, itu ada untuk malam ni. So jumpa lagi pagi esok. Sebarang pertanyaan tulis di ruang komen. So jumpa lagi untuk pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.